Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu BJ, guru sains maya anda. Jadi pada kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan teknik menjawab soalan Sains 1511 kertas 2 bahagian A. Soalan yang berkaitan dengan kemahiran saintifik. Jadi untuk kali ini cikgu akan membincangkan satu topik kecil, iaitu bagaimana kita nak mendapatkan pemboleh ubah daripada soalan yang ditanya kepada kita. Okey, anak-anak pelajar semua dah maklum soalan pemboleh ubah ada 3 jenis soalan pemboleh ubah. Yang pertama ialah pemboleh ubah dimanipulasi, yang kedua pemboleh ubah dimalarkan, yang ketiga pemboleh ubah bergerak balas. Jadi untuk pemboleh ubah bergerak balas, kita boleh kategorikan dia kepada 2 bahagian. Yang pertama ialah pemboleh ubah bergerak balas yang kita boleh nampak, dan yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas yang kita tak nampak, ataupun kita panggil dia sebagai pemboleh ubah yang tersurat yang kita nampak, dan yang tersirat, pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat yang kita tak nampak. Okey, kita teruskan kepada slide yang cikgu dah sediakan. Okey, bagaimana nak menjawab soalan pemboleh ubah dengan baik? Okey, langkah pertama ialah kena dapatkan seberapa banyak maklumat daripada gambar rajah, daripada graf, daripada jadual ataupun daripada pernyataan soalan itu sendiri. Okey, juga perlu perbanyakkan latihan. Dengan latihan, kita akan lebih mahir untuk menjawab soalan kemahiran saintifik. Okey, bagi menentukan pemboleh ubah, ada 4 cara yang boleh kita gunakan untuk menentukan pemboleh ubah. Yang pertama ialah melalui gambar rajah. Okey, yang kedua melalui jadual. Yang ketiga melalui graf. Dan yang keempat melalui pernyataan soalan itu sendiri. Jadi kita akan tengok satu persatu bagaimana kita nak mendapatkan pemboleh ubah daripada gambar rajah, daripada jadual, daripada graf dan daripada pernyataan soalan. Okey, baik anak-anak pelajar semua. Cuba kita tengok contoh yang pertama. Jadi, bagaimana kita nak mendapatkan pemboleh ubah daripada gambar rajah? Okey, perhatikan pada slide yang cikgu paparkan. Ada 2 gambar rajah dekat sini, gambar rajah A dan juga gambar rajah B. Gambar rajah A dia menggunakan pepejal kuprum sulfat, manakala gambar rajah B dia menggunakan larutan kuprum sulfat. Jadi apa yang diubah dalam gambar rajah ini adalah pepejal kuprum sulfat dan juga larutan kuprum sulfat. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi merupakan keadaan kuprum sulfat, sama ada keadaan pepejal ataupun keadaan larutan. Okey, apa perubahan yang kita lihat daripada gambar rajah ini? Akibat daripada kita ubah pepejal kuprum sulfat dan juga larutan kuprum sulfat. Jadi yang kita lihat perubahannya adalah bacaan ammeter. Untuk rajah pertama, bacaannya 0 ampere ataupun jarum ammeternya tidak terpesong. Manakala untuk rajah yang kedua ataupun rajah B, jarum ammeternya terpesong ataupun bacaannya menunjukkan nilai 2 ampere.
Jadi pemboleh ubah bergerak balas adalah bacaan ammeter. Okey, cuba kita perhatikan contoh yang kedua. Okey, ada dua gambar rajah kanta. Yang pertama ialah kanta A dan yang kedua ialah kanta B. Jadi apa yang diubah dalam gambar rajah ini adalah kanta A dan juga kanta B. Perbezaan antara kanta A dan kanta B, kanta A lebih tebal berbanding dengan kanta B. Jadi apa yang diubah merupakan pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi merupakan ketebalan kanta. Okey, bila kita ubah ketebalan kanta A dan ketebalan kanta B, apa perubahan yang akan dilihat selepas itu? Okey, yang kita dapat lihat adalah jarak fokus. Okey, jarak fokus kanta A dan juga jarak fokus kanta B. Jarak fokus kanta A lebih pendek berbanding jarak fokus kanta B. Ini merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, kita tulis pemboleh ubah bergerak balas adalah jarak fokus. Cuba kita tengok contoh yang ketiga. Okey, perhatikan gambar rajah yang cikgu paparkan. Okey, ada dua gambar rajah. Jadi apa yang diubah pada gambar rajah tersebut? Okey, yang pertama ialah udara. Dan yang kedua, dalam bikar tu ada air. Jadi kita nak ukur berat plastisin dalam udara dan juga dalam air. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi atau apa yang kita ubahkan dalam eksperimen ini adalah keadaan bikar. Sama ada air ataupun ada udara. Okey, apa perubahan yang kita lihat akibat kita ubah keadaan bikar tersebut? Yang pertama, kita tengok bacaannya. Bacaan neraca spring 14 Newton. Dalam udara, bacaan neraca spring adalah 14 Newton. Manakala dalam air, bacaan neraca spring adalah 6 Newton. Jadi pemboleh ubah bergerak balas merupakan bacaan neraca spring. Jadi bacaan neraca spring bagi berat plastisin dalam air lebih ringan kerana dalam air adanya daya tujah ke atas. Okey, contoh seterusnya, contoh 4. Okey, perhatikan gambar rajah yang cikgu paparkan. Jadi kita menggunakan 3 cakra antibiotik P1, P2 dan juga P3 yang berlainan kepekatan. Dan apa yang diubah dalam eksperimen ini adalah antibiotik 1, antibiotik 2 dan juga antibiotik 3. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi merupakan kepekatan antibiotik. Okey, bila kita menggunakan kepekatan antibiotik yang berbeza, apa akan berlaku kepada luas kawasan jernih di sekeliling antibiotik tersebut? Ini merupakan perubahan yang akan kita lihat. Okey, P1 luas, P2 kecil sahaja luas kawasan jernihnya dan P3 sederhana luas kawasan jernihnya. Jadi pemboleh ubah bergerak balas merupakan luas kawasan jernih. Okey, ini merupakan contoh-contoh
Bagaimana kita nak mendapatkan pemboleh ubah daripada gambar rajah? Okey, baik ya. Seterusnya cuba kita perhatikan slide ini. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan pemboleh ubah daripada jadual? Okey, apa yang diubah dalam jadual ini? Yang diubah adalah getah P dan juga getah Q. Jadi, pemboleh ubah dimanipulasi merupakan jenis getah. Okey, bila kita ubahkan getah P dan getah Q, apa perubahan yang dapat kita lihat? Okey, perubahan yang berlaku adalah panjang asal getah ataupun panjang awal getah dan juga panjang akhir jalur getah. Ini merupakan perubahan yang dapat kita lihat bila kita menggunakan getah P dan juga getah Q. Jadi pemboleh ubah bergerak balas merupakan perubahan panjang. Okey, untuk contoh 2. Apa yang diubah dalam jadual di atas? Yang diubah adalah ais dan juga ais tambah dengan natrium klorida. Natrium klorida ni merupakan garam. Garam biasa Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dalam jadual tu dituliskan bahan sahaja, jadi kita perlu ubah sedikit, tambahkan parameter kat depannya. Jadi yang kita tulis untuk pemboleh ubah dimanipulasi merupakan jenis bahan. Okey, apa perubahan yang dapat dilihat bila kita ubah ais dan satu lagi kita ubah ais tambah dengan garam? Jadi kalau kita menggunakan ais, takat leburnya adalah 0 darjah Celsius. Manakala kalau kita gunakan ais tambah dengan natrium klorida, takat leburnya menjadi negatif 4 darjah Celsius. Jadi pemboleh ubah bergerak balas merupakan takat lebur ataupun bacaan takat lebur. Okey. Kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, apa yang diubah dalam jalur atas? Paku besi dan juga paku keluli. Ini merupakan perkara yang diubah dalam jadual tersebut. Dan apa yang diubah ini mewakili pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi kita nak tulis pemboleh ubah dimanipulasi, kita tulis jenis paku. Apa perubahan yang kita lihat? Kalau kita menggunakan paku besi, perang terbentuk pada paku ataupun berkarat. Besi akan berkarat. Manakala kalau kita menggunakan paku keluli, tiada perubahan pada paku. Paku tidak berkarat. Jadi paku keluli merupakan alloy dan paku besi merupakan logam tuli. Okey, pemboleh ubah bergerak balas merupakan kekisan paku ataupun kita boleh tulis keadaan paku berkarat ataupun tidak berkarat. Okey, contoh seterusnya. Okey, perhatikan jawapan tersebut. Ada masa, ada bilangan koloni. Jadi, boleh ubah dimanipulasi merupakan masa ataupun hari. Manakala pemboleh ubah bergerak balas merupakan bilangan koloni bakteria ataupun bilangan koloni mukur. Salin saja dalam jadual tersebut.
Okey, ini merupakan kaedah ataupun cara untuk kita menentukan pemboleh ubah daripada jadual. Okey, cuba kita tengok contoh seterusnya. Bagaimana kita nak mendapatkan pemboleh ubah daripada graf? Okey, cuba perhatikan graf yang ditunjukkan. Okey, paksi X adalah bilangan, tak nampak sangat paksi Y ialah bilangan pelajar, paksi X ialah berat juga rasa berat badan. Jadi paksi X ni merupakan pemboleh ubah dimanipulasi, manakala paksi Y merupakan pemboleh ubah bergerak balas. So daripada graf senang saja untuk kita dapatkan pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita tulis berat badan merupakan pemboleh ubah dimanipulasi, manakala bilangan pelajar merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, contoh 2. Tengok grafnya, paksi X adalah masa, paksi Y adalah isi padu gas. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi adalah masa manakala pemboleh ubah bergerak balas merupakan isi padu gas. Okey, contoh yang ketiga. Tengok graf, paksi X masa, paksi Y bilangan koloni mengukur. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi adalah masa. Bagus. Pemboleh ubah bergerak balas bilangan koloni mengukur. Bagus. Okey, seterusnya kita tengok pula bagaimana kita nak mendapatkan pemboleh ubah daripada pernyataan pada soalan. Okey, contoh yang pertama. Okey, baca, anak-anak kena baca soalan yang diberikan dengan teliti. Surajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara halaju troli dengan jarak sesaran blok kayu. Jadi gariskan halaju troli. Gariskan halaju troli. Okey, gariskan halaju troli dengan jarak sesaran blok kayu. Jadi halaju troli ini merupakan pemboleh ubah dimanipulasi. Jarak sesaran blok kayu merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Kalau kita ubah kelajuan troli A dan juga troli B ni, troli A dan troli B, mana yang lebih laju? Troli B lebih laju kerana landasannya lebih curam berbanding dengan troli A. Jadi bila laju, troli B laju, dia akan menolak blok kayu ni lebih jauh berbanding dengan blok kayu di bahagian atas ini. Jadi dekat sini, dekat soalan ni ada pemboleh ubah dimanipulasi dan ada pemboleh ubah bergerak balas. Kita tengok contoh yang kedua. Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam X dan logam Y dengan I. Okey, nak mengkaji kereaktifan logam X dan logam Y dengan I. Jadi yang diubah, awak gariskan gariskan kereaktifan logam X
dan juga logam Y. Logam X, logam Y ini merupakan pemboleh ubah dimanipulasi, manakala kereaktifan logam merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Kereaktifan logam pemboleh ubah bergerak balas yang kita tidak nampak. Yang kita nampak adalah bilangan gelembung gas pada gambar rajah ini. Banyak bilangan gelembung gas, maksudnya semakin reaktiflah tindak balas tersebut. Kurang gelembung gas, kurang reaktiflah tindak balas tersebut. Jadi, logam, kalau kita bandingkan logam X dengan logam Y, logam mana yang lebih reaktif? Bagus, logam Y lebih reaktif kerana bilangan gelembung gas lebih banyak dihasilkan banding dengan bilangan gelembung gas pada rajah 2.1. Okey. Pada pernyataan soalan ini juga ada dinyatakan pemboleh ubah dimalarkan. Yang mana satu? Gariskan masa 5 minit. Ini merupakan pemboleh ubah dimalarkan yang dinyatakan dalam pernyataan soalan. Okey, soalan seterusnya. Contoh yang terakhir. Okey, rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan nilai pH terhadap pertumbuhan bakteria. Jadi gariskan nilai pH dan gariskan pertumbuhan bakteria. Jadi nilai pH merupakan pemboleh ubah dimanipulasi, manakala pertumbuhan bakteria merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi cikgu rasa itu saja yang cikgu nak bincang untuk sesi kali ini. Jadi untuk sesi yang akan datang kita akan bincang pula berkaitan dengan pemerhatian dan juga inferen. Bagaimana kita nak menjawab soalan berkaitan dengan pemerhatian dan juga inferen. Okey. Sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.